Aku ingin katakan pada yang ada di sini, di sana, di situ, di dalam sana, bahawa betapa besarnya cintaku pada dia. Kalau nak diumpamakan, setinggi lautan, setinggi gunung dan sebesar lautan, tidak sehebat cintaku pada dia. Sayangku, katakan apa saja yang kau mahu aku lakukan. Kalau kau mahu membelah dunia ini, akan aku buat. Kalau kau menyuruh aku supaya menggelapkan segala bintang-bintang di atas sana, aku lakukan. Kalau kau menyuruh aku menghancurkan semua planet yang ada di bumi ini, aku akan buat. Begitulah hebatnya cintaku pada dia. Tapi sekarang ini aku akan jadi pembunuh pada cintaku. Maafkan aku. Aku akan membunuh cintaku sendiri. Kerana ada orang yang lebih layak mencintaimu sebagaimana aku mencintaimu. Dan kau akan dapat rasakan bagaimana dia mencintaimu. Kau tahu apa yang aku rasakan sekarang? Kau tahu apa yang aku rasakan sekarang? Kau tahu apa yang aku rasakan sekarang? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu apa yang aku rasakan sekarang? Ha? Kau tahu? Kau tak tahu? Sebab tak ada satu orang pun dalam dunia ini mengetahui apa rasa cinta orang lain. Aku merasainya. Betapa pedihnya aku membunuh cintaku sendiri. Aku merasainya betapa sakit dalam hatiku membunuh cintaku sendiri. Satu orang pun tidak merasai bagaimana aku cintai. Maafkan aku. Maafkan aku, sayang. Kalau selepas ini kau tak merasai cintaku lagi dan kau melihat aku seperti mayat mati sebelum mati, maafkan aku. Maafkan aku. Wow, itu dia persembahan yang cukup menakjubkan. Wow. Terasa dia sehingga ke dalam hati ni kan, rasa tertusuk tu. Ya. Bersama dengan kita, iaitu Rosdin Subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan juga Dr. Mazlan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Wow, persembahan tadi betul-betul memukau. Pertama sekali saya nak tanya bagaimana nak dapatkan penghayatan tu sebenarnya supaya sampai kepada audiens semua. Tadi dia siap tanya, kau tahu? Tak tahu. Betul? Macam mana nak bagi sampai tu? Itu sebenarnya spontan je. Itulah satu teknik yang cuba diterapkan oleh Dr. Mazlan dalam piece dia ni lah, yang dia beritahu pada saya, mengarahkan saya. Spontan, secara spontan harus saya react pada dua alat ni lah, dua muzik ni. Okey. Dan fikirkan tentang rasa saya berkait dengan muzik yang ada pada hari ini lah. Itu konsep Dr. Mazlan. Okey. Dan Dr. Mazlan juga mungkin boleh kongsikanlah bagaimana menghasilkan daripada muzik-muzik ini, kemudian akhirnya boleh keluarkan skrip-skrip bermonolog katakan. Bagaimana sebenarnya penghasilan muzik itu sangat penting sebenarnya. Konsep yang saya lakukan ketika menghasilkan karya ni untuk piano dan instrumen yang lain adalah berdasarkan penulisan notasi muzik klasikal barat.
Tapi dalam masa yang sama saya cuba menggabungkan elemen yang seperti dimaklum tadi, nama dia adalah improvisation. Okey. Tapi saya pakai separuh saja, quasi improvisation, di mana separuh tu Dr. Rusdin ada teks yang dia sediakan. Okey. So saya cuba menggabungkan. Ini satu benda yang pertama lah. Dan saya dapat lihat benda tu berhasil lah. So itu yang konsep yang cuba saya lakukan. Dr. Rosdin, untuk persembahan tadi tu, mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa sebenarnya makna tersirat di sebalik penyampaian itu? Ini piece yang pertama lah. Yang pertama ni memang cinta pada manusia. Okey. Cinta pada manusia itu saya ambil satu macam falsafah. Kalau kita mencintai sepenuh hati pada orang tu, maknanya kita ada keberanian. Kalau kita dicintai sepenuh hati oleh orang lain, kita ada kekuatan. Itu dia punya internal monolog lah. Tapi ini dikhususkan kepada orang lah. Kita sebenarnya dikhususkan kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi kalau kita khususkan kepada orang, kita memang akan dapat kekuatan kalau orang tu mencintai kita. Itu dia punya macam intipati daripada internal monolog tu lah. Baik, Dr. Mazlan, mungkin boleh kongsikan dari mana datang ideanya untuk Nada Nusantara ni? Idea dia, hasil idea ni sebab ketika saya melakukan saya punya pengajian di United Kingdom, saya lihat selalunya orang akan, bila muzik saja kita akan fokus dekat kebaratan. Saya kata, why don't saya buat something yang menaikkan budaya saya, tapi dalam struktur yang lebih baru, maksudnya lebih orang kata yang contemporary. So itu yang idea tu datang. Dalam masa sama kerana kami dapat grant daripada British Council. Jadi itu yang dapat menghasilkan idea tu datang. Wow, idea yang sangat menarik munculkan bagaimana kesenian kebudayaan Nusantara yang merupakan identiti kepada kita semua ni. Jadi untuk penghasilan ataupun persembahan yang betul-betul memberi impak yang mendalam, turut disokong oleh pemain-pemain muzik ini. Mungkin boleh perkenalkan kepada penonton sokongan ini. I'm Dr. Poon. I'm from UM too, University of Malaya. Okey. Dr. Kamal Zaman dari UPSI. Okey. Jadi dah lama bekerja sama dengan doktor? Ya, betul. Okey. Saya kenal dia dah lama lah. Yang mereka ni baru. I see. Wah, itu dia. Bagaimana idea boleh mendekatkan pakar-pakar untuk setubuhnya? Idea dia serampang dua mata lah. Seperti yang kita maklum, yang untuk pensyarah, outcome kita adalah research kan. Jadi kebetulan masa lepas saya balik belajar dan bekerja di Universiti Malaya, saya selalu lihat Dr. Rusdin menyanyi di dalam bilik dia, bilik pejabat dia. Dia nak menyanyi karaoke. So dia kata, lepas pukul 5 dia akan... So saya approach dia lah. Dan saya kata, why don't we do something yang contemporary tapi ada nuance Nusantara. Itu yang bermula lah. Masa tu 4 tahun lepas. Dan Alhamdulillah dapat support daripada British Council. Dan inilah hasilnya. Dan ini sebahagian saja introduction. Kita akan ada persembahan di United Kingdom dan Dr. Rusdin akan menyanyi dan ada penyanyi sebenarnya, penyanyi soprano klasikal akan menyanyikan. Wow, bila tu doktor? Persembahan tu 30 hari bulan September ini. Berapa ramai yang akan terlibat secara keseluruhannya? Keseluruhannya 6 orang daripada kami. Dan kita akan collaborate dengan orang di sana sekali. Maksudnya akan ada pemain muzik? Yes, keyboardist? Yes, pemain piano ni, tabla, narrator, soprano dan pemain cak lempung. So ada cak lempung dalam konsert. Wow, cukup menarik. Jadi bagaimana Dr. Rosdin persiapan setakat ini untuk persembahan yang pastinya akan memberi impak dan juga memukau semua orang? Persiapan ni memang mencabar jugalah sebab dia sebab kajian Dr. Mazlan pun dia melihat macam mana improvisasi lakonan tu berinteraksi dengan muzik. Jadi semasa latihan tu saya sentiasa berimprovisasi. Macam tadi pun dalam latihan Dr. Man dia menjawab-jawab tapi tadi dia tak ada jawab-jawab. Jadi benda-benda tu secara spontan-spontan tu memang diambil kira dalam kajian-kajian ni lah macam ada interaksi tu. Jadi persiapan saya memang ada rangka-rangka
ataupun ayat-ayat statement-statement yang memang monolog saya, tapi apabila dikeluarkan tu saya tak tahu peletakan dia di mana. Jadi sentiasa kena sedar ruang, mungkin dekat sana nanti ruangnya berbeza. Itu perkara yang saya ambil kira lah dalam bermonolog di sana nantilah. Wow. Dan dari segi pemakaian kostum pula bagaimana? Adakah akan mengenakan pakaian tradisional atau? Saya soalan yang bagus. Konsep Nada Nusantara dia region Nusantara, which is Malaysia, kita ada Indonesia, Thailand dan Filipin. So di sana saya latar belakang saya memang orang Jawa. Okey. Dr. Man tak belah. Dr. Man. So kita akan pakai kostum Jawa lah. Okey. Dan beliau represent Malaysia. So dia akan pakai pakaian silat Melayu dan doktor pun akan pakai kebaya. Okey, wow. So saya nak menunjukkan budaya kita lah, rumpun. Itu konsep saya. Dan doktor akan bersilat? InsyaAllah. awal tu memang ada silat. Betul. Untuk nampak dan saya ada beberapa pergerakan-pergerakan silat lah. Wah, itu dia. Dan juga dari segi skrip tadi kan, adakah skrip itu akan bertukar ketika berada di situasi tersebut kan? Macam seperti yang doktor kongsikan tadi, mungkin suasana berbeza, pentasnya berbeza sebagainya. Dan adakah akan ada pertukaran skrip ketika di lokasi? Ada. Mesti ada. Okay. Penambahan dan pengurangan mesti ada. Tapi saya pegang kepada falsafah dia lah. So, ada 3 falsafah yang bincang dengan Dr. Lan. Ada satu cinta pada manusia, cinta pada anak dan cinta pada Tuhan. Terakhir itu memang cinta kita serah pada Tuhan. So yang awal ni kita tahu konsep cinta, kita serahkan pada manusia, tapi kita akan banyak kesedihan. Jadi yang kedua pun sama juga, pada anak pun akan dapat banyak kesedihan-kesedihan. Dan yang paling akhirnya tu, piece yang terakhir itu memang kita serahkan pada Allah, pada Tuhan. Maknanya kita akan menyenangkan hati perasaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Wow. Berbagai turun emosi yang itu yang cuba digambarkan kepada kita semua. Jadi perancangan untuk jangka masa panjang untuk Nada Nusantara ni bagaimana, doktor? Perancangan kami sebab akan datang, ini macam kita punya pilot project. So alhamdulillah kita dapat tempat untuk dipersembahkan di United Kingdom dan mungkin akan datang kita akan buat dalam ensemble yang besar. Ensemble yang besar bersama orkestra. So sebenarnya sebelum ni 2019 supposed to be with orkestra. Tapi sebab pandemik, so setting dia berubah dan kita terpaksa datang dengan ensemble yang kecil. Asalnya penulisan karya saya untuk chamber orkestra. Pas pandemik kita tukar, kita kecilkan. Faktor bajet, faktor tempat persembahan dan beberapa faktor yang lain. Penjarakan sebagainya lah kan. Jadi memerlukan semuanya perlu diambil kira, doktor kan. Wow, itu dia. Itulah, pastinya ada cabaran sebenarnya doktor, untuk membuat penyidikan dan kajian. Bila kita bercakap berkenaan Nusantara ni agak luas sebenarnya cakupan geografinya. Bukan saja Malaysia tapi melintasi negara-negara lain juga di sekitarnya, doktor. Betul. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada doktor dan juga pasukannya atas persembahan Nada Nusantara yang pastinya akan mengikat kita semua sebagai sebuah keluarga yang cukup besar tapi menampilkan identiti yang sama, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi mungkin di kesempatan waktu mungkin ada para penonton yang boleh menonton di mana platformnya? Persembahannya di United Kingdom live, tapi mungkin diorang akan buat live streaming sekali. Dan dia ada pautannya di dalam Nada Nusantara punya website. Kalau you type kat situ kita akan bagi the link lah. Tapi di sana persembahannya live. Wow, itu dia. Jadi kita masih boleh sempat lah, boleh tengok lah kan. Walaupun berada di Malaysia. Okey, terima kasih diucapkan kepada kesemuanya. All the best, insyaAllah. Okey, nampaknya